Okay. Semua boleh nampak clear kan? Boleh dengar suara teacher clear kan? So kat sini, kita buat EQN tu. Bila kamu buat EQN, kamu akan dapat X kamu sama dengan -1. Satu lagi X sama dengan 3. Tak silap cikgu. X sama dengan -1, satu lagi X sama dengan 3. Okay, so ni akan jadi X tambah 1. Ini akan jadi X tolak 3 lah. Boleh ikut tak ni? Kan, ni guna EQN. So dia akan jadi 5. X tolak 3. X tambah 1. Ni dah bentuk pintasan nama dia. Dia bentuk pintasan. Nampak tak? Kena pastikan first depan kita jadi 1 dulu. Baru kita boleh faktorkan. Keluar. Okay. Terus ingat ni. Ingat kalau perubahan nilai A tu bermaksud dia sama ada graf kita makin lebar, wider. Okey, ataupun dia makin makin kecil lah. Okey, makin jadi tak lebar, duduk sebelah dalam. Itu A kita dah belajar hari tu. Kalau H ni pula, satu lagi cikgu nak bagi tahu. Bentuk umum yang atas tadi, bentuk vertex. Ni kan? So kat sini, kalau contoh soalan tanya, cari titik minimum point ataupun maximum point. So kamu tak payah nak tu, kamu terus boleh dapat jawapan ke sini. So minimum ataupun dia punya maximum point sama je. Okay, ambil ni. Okay, kamu kena detect apa kamu punya X supaya bila kamu tolak ni dia akan jadi 0. Macam tu. So dalam kes ni X kamu adalah H lah. Okay, X kamu adalah H. Baru jadi H tolak H jadi kosong. Betul tak? Okay, baru H tolak H jadi kosong. So X kamu ni mesti kena H. Itu adalah titik minimum ataupun maksimum dia tak kisahlah. Dalam kes ni titik minimum lah sebab dia A kamu positif. Kalau A positif maka dia titik minimum. Kalau A kamu negatif maka soalan ni mempunyai titik maksimum. Gantung pada itu. Macam atas ni apabila A besar kosong, A kurang kosong. A positif, A negatif. So titik dia jadi HK. Kalau kat bawah ni titik dia akan jadi maksimum sama juga HK juga. Okay, ni. Kita dah boleh tahu dia punya koordinat. Tanpa kita buat jalan kira yang tu. X sama dengan negatif B bagi 2A. Sebelum ni kalau nak cari maksimum minimum mesti guna titik ni kan. Sekarang ni tak payah guna tu kita boleh tahu. Okay, cuba kalau teacher masukkan nombor Apa titik minimum dia? Siapa tahu? Apa titik minimum bagi soalan ni? Yes, 4 dan koma. Yes, 6 belakang ni. Inilah H kamu, inilah K kamu. Yes, betul? Bila kita 4 tolak 4 jadi kosong kan? Itulah titik dia. Bila sini jadi kosong, bila 4 tolak 4 kosong, automatik sini jadi kosong semua. Sebab tu Y kamu jadi 6. Sebab dia. Okay, samalah kalau contoh cikgu bagi titik minimum Cikgu bagi sini negatif 5. X. Contoh kat cakap di sini X tambah 4, cos 2 tambah 9. Sama dengan kosong contoh. Okay, so apa dia punya titik maksimum? Dalam kes ni titik maksimum sebab dia punya A kamu negatif 5 depan ni. Okay, kalau kamu kembang, depan ni akan jadi A kamu negatif 5 ni. So apa titik maksimum? Ni A kamu Titik maksimum dia apa? Siapa tahu? Yes, negatif 4. Barulah negatif 4 tambah 4 jadi kosong. Kita kena pastikan X, bila tambah nilai X ni dengan 4 ni dia jadi kosong. So mesti kena negatif 4. So ni adalah 9 tu salin balik. Ni tak ada effect apa-apa Salin je. Boleh ikut
Okay. Dia koordinat. Dia bukan intercept. Okay, dia bukan intercept. So contohnya lah kalau keadaan dia macam ni. Kan, negatif 49 ni mungkin dia punya graf kita macam ni lah. Dia dekat bawah. Sebelah sini. Mungkin macam ni. Nampak? So sinilah negatif 49 tu. Ni titik ni negatif 49. Y-intercept di sini. Lintasan Y. Okay, ni C kamu kat situ. Jangan confuse kat situ Okay, kalau contoh soalan suruh cari pintasan Y. Kamu kena kembang dia. Macam biasa, kembang macam biasa sampai jadi bentuk umum. Baru kamu boleh tahu C dia apa. Bentuk umum tahu kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C tu. Kena tukar sampai jadi macam tu. Okay. Selanjutnya kita nak lakar graf. Okay, kita nak melakar graf. Ini contohnya soalan dia ni. Ini contoh soalan ni. Lakarkan graf kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tu. Tu lakar graf. Siapa kat sini dia tahu sangat lakar graf? Ada tak? Kita tak tahu sangat melakar graf ni. Kita semua okey. Aku tunjuk satu je Nanti yang lain semua kamu boleh apply benda yang sama lah. Okay, first kali kita kena tengok A kita ni positif ke negatif. Dalam kes kita ni A kita adalah negatif. So cikgu letak sini A sama dengan negatif 1 which is kurang pada kosong. Ni apa benda pertama yang kamu kena buat. Okay, so dia ada fx ni dia ada mempunyai titik minimum. Titik minimum pula, titik maksimum. Titik maksimum. Itu step pertama. Step yang kedua, kita nak tengok dia ada punca tak? Tak semestinya soalan sentiasa ada punca, kena check. Macam nak check B kuasa 2 tolak 4 AC. Kita nak tengok dia ada root ke tak ada. So masukkan dekat dalam ni. Okay, so B kamu 4. Okay, tolak 4. A kamu negatif 1. Okay, C kamu adalah 12. Selesaikan ni, kamu akan dapat 64. Okay, 64 ni adalah besar kosong. So, kalau B kuasa 2 tolak 4 AC besar kosong, bermaksud dia ada 2 different root. So, kita boleh kata dia ada parabola ini. Okay, parabola ini mempunyai 2 punca yang nyata dan berbeza. Okay, kita tahu dia ada 2 pintasan X. Apa maksud? Jelas tak ni? Okay. So, bila kita dah tahu dia ada 2 punca, kita boleh terus cari punca dia. Okay, kita boleh terus cari punca dia. So, kita boleh buat fx sama dengan kosong. Buat ini dulu. Okay, fx kita sama dengan kosong. So, buat inilah. Negatif x ni samakan dia dengan kosong. Tambah 4x tambah 12 sama dengan kosong. Kalau boleh, hilangkan negatif di depan ni. So, dia jadi x kuasa 2. Semua ni akan bertukar simbol lah bila kita hilangkan tu. Okay, tekan kat kereta, kamu akan dapat X. Kamu akan dapat apa tu? 6 dengan 2. 6 dan 2. Okay, so ini adalah X. X tolak 6. Ya ke? X tolak 6. Cuba tekan. Itulah X tolak 6, X tambah 2.
Okay, so kamu akan dapat dah sekali X6 sama kosong, X tambah 2 sama kosong. Okay, cuba sini atau So last kali kita dapat X6 dengan X kita negatif 2. Lepas tu value dia, X kita 6, X kita negatif 2. Kalau boleh kita negatif, positifkan dulu ni untuk elakkan sebarang kekonfusan kat situ. So kita tahu ni lah punca dia, root dia. Itu step ketiga. Step yang keempat, kita nak cari dia punya vertex. Kita nak cari vertex. Vertex ni sama ada kita boleh buat completing the square ataupun kita just simply guna formula X sama dengan negatif B over 2A ni. So case ni better kita guna yang ni je, senang. Okay, lebih mudah punya yang ni. So negatif B kamu, B tadi berapa? 4. B kamu negatif 1. Okay, so kamu akan dapat, ini dapat 2. X kamu So masukkan F2 ni untuk cari Fx kamu apa? Masuk dalam mana? Dalam fungsi tu lah. 2 kuasa 2 tambah 4, 2 tambah 12. Okay, ini kalau selesai kamu akan dapat 16. Okay, F2 kamu adalah 16. So dah siap dah 2 dengan 16. Okay, so kita dah tahu. Tak payahlah buat benda ni. Kita dah tahu dah semua information. Sebelum tu part C, dia punya y intercept. Kita belum letak lagi. Step kelima, y intercept. Part C, pintasan y dalam Melayu. Okay, pintasan y. So pintasan y dia ialah, tengoklah nilai C kita apa. Nilai C kita 12. So inilah pintasan y kamu. So koordinat dia adalah 0, 12. Koordinat pintasan y. So seterusnya boleh dah rakam. So kita dah ada all the information yang kita perlukan. Okay, so cikgu pun buat dah lakaran di tepi ni. Okay. Ini X, ini Fx. Graf kita ni adalah muram. Okay, dia muram, tengok dia sentuh, apa titik maksimum dia. Titik maksimum dia adalah ni. Cikgu lupa letak sini Titik maksimum sama dengan 216. Okay, bermaksud dekat sini lah lebih kurang. 216, somewhere dekat atas ni. Okay, so bila senyum kena pas titik ni, 216 ni. Dan kita bertahu dia punya tu adalah negatif 6 dan negatif 2. So sini. Ni 6, sini negatif 2 Kurang macam ni kita punya graf. Ish. Okay, Okay, so kat sini lah negatif 2. Sini 6. Okay, so ini adalah, kamu mesti label semua. So sini apa? Tengok tadi. 216. Sini 2. Sini lah 16. Positif nampak. Lepas tu kita dah tahu sini kan. Ni 12 tadi. So dah siap. Dan jangan lupa label kita punya graf. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Ada soalan nak tanya? Ya. Baru je kan? Okay. Thank you. Ada tak soalan nak tanya? Ya. Okay, kita pergi pada next one. Okay, lakar graf semua step dia sama je macam tu. Sama. Okay, seterusnya ni 14 lah. Okay, 14 ni adalah soalan yang ada ayat-ayat ni selalu student tak suka. Bila soalan ada ayat. Okay. Cikgu terus nak pergi discuss yang soalan nombor 1. Okay, latihan diri 2.1.
Ini page macam yang ada baca dalam segi I kan. Sekejap. So dia adalah page 63. Okay, kamu yang belajar dalam BI tu kamu boleh tengok dalam kitab kamu page 63 Okay. So soalan nombor 1 tu dia kata fungsi HT ni mewakili ketinggian dalam meter seorang penerjun daripada permukaan air di sebuah kolam renang T saat selepas terjun dari pelantar. Okay, cari tinggi pelantar dari permukaan air dalam meter. Baca macam ni je memang kita kadang kita tak berapa nak faham, jadi kita kena melakarkan situasi ini. Okay, so kisah pelantar minyak. Oh, ni pelantar minyak pula. Ini pelantar ni. Apa terjun kot. Ni, so ada orang ni dia nak terjun. Lukis, ada orang kat sini tengah diri. Kat atas pelantar ni. Okay, dia nak terjun. Kalau terjun dia jatuh bawah, betul tak? Kat atas air. Dah air kita. Orang kalau nak terjun, dia tak akan terjun jarang. Kecuali orang yang tak pandai tu, dia akan terjun straight lah. Maksudnya dia akan terjun macam ni. Ni bukan kuadratik kan. Yang ni kita nak tengok ni adalah yang melibatkan kuadratik. Maksudnya dia terjun tu dia macam melengkung macam tu. Ya, macam ni. Dia jatuh bawah. Faham Situasi ni pernah tengok kan? Olimpik kan tu. Olimpik lah. Betul Olimpik. So inilah situasi dia. Okay, matematik penggunaan dia ni So HT ni sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 8T tambah 4. Okay, di mana H ni adalah ketinggian orang ni daripada air ni. Okay, daripada air ni. So kalau kat sini, ni tinggi dia paling maksimum lah. Kalau kita tengok. Ni tinggi dia di antara ni hingga bawah ni. T dia Bila dia dah sampai kat bawah ni, ketinggian dia dengan air berapa? Kalau kat bawah ni. Ketinggian dia dengan air berapa? Kalau kat bawah ni. Tahu tak? Yes, kosong. Dan apa pun dia dah duduk atas air tu memang tak ada ketinggian dah lah. Macam nak ukur tinggi. So kosong bagus. Okay, so kamu dah faham situasi tu baru kita boleh jawab soalan A ni. Tinggi pelantar dari permukaan air dalam meter. Dia suruh cari. Cari tinggi ni daripada permukaan air. Orang ni duduk di atas permukaan air. Bermaksud kamu kena cari tinggi orang ni dengan permukaan air ni. Papan ni tak adalah setebal yang cikgu lukis ni Sepatutnya nipis je. So cari sebenarnya soalan ni secara tersirat dia suruh cari tinggi orang ni dengan air sebenarnya. Tapi dia tukar, dia tak kata tinggi orang, dia kata tinggi pelantar. Sebenarnya orang ni. Faham Orang tu diri atas pelantar. So A ni bermaksud dia suruh cari tu. T ni apa? T ni masa. Okay, T ni adalah masa. Masa dia untuk terjun. T saat selepas terjun dari sebuah pelantar. Kalau T kamu kosong bermaksud dia dah terjun ke belum? Belum terjun bermaksud dia masih di sini. Kalau T kamu kosong. Okay, belum terjun. Jadi cikgu boleh buat sini bermaksud situasi A, T kamu adalah kosong. Sebab dia belum terjun. Dia duduk di atas pelantar tu lagi. Dan soalan pun memang suruh cari tinggi dia dengan air. Waktu dia duduk atas pelantar. So masuklah kosong ni dalam ni. Kamu akan dapat jawapan dia 4. So ini kalau kosong, ni jadi 4 lah. So dah tahu dah ketinggian dia adalah 4. H kosong sama dengan 4. Faham kan? Macam cikgu dapat 4. Kalau kamu masuk T dekat sini kosong, maka automatik dia terhapus kat situ. So ketinggian dia adalah 4 meter. Last kali bagilah conclusion. Ketinggian pelantar daripada permukaan air ialah
Ketinggian pelantar dari permukaan air ialah 4 meter. Okey. So, kita dah jawab soalan A. Soalan B. Masa yang dicapai oleh penerjun itu pada ketinggian maksimumnya dalam saat. Ketinggian maksimum. Kita pun dah cakap tadi, ketinggian maksimum kat mana? Kat sini. Inilah tinggi maksimum. Okey. So, macam cara tinggi maksimum, guna formula. Sebenarnya tu soalan saya cari titik maksimum. Macam mana cari titik maksimum? Kena guna apa? Formula apa? Formula X sama dengan negatif B bahagi 2A. Formula ni. Guna formula ni untuk cari titik maksimum. Sebenarnya soalan suruh cari titik maksimum tapi dia tak kata secara jelas titik maksimum. Dia kata ketinggian maksimum. Sebenarnya dia adalah titik maksimum. Nampak je maksimum, kita dah tahu dah dia titik Tak kisah maksimum ke minimum, maksudnya titik lah kamu cari. Okay, so masukkan dekat dalam ni. So X sama dengan negatif B. B kamu apa? B kamu 8. Negatif 8 bahagi 2. A kamu ialah negatif 5. Okay, bahagikan ni. So, kamu akan dapat sini 4/5. Kalau cikgu silap ni sepatutnya kita tak guna X sebab kat sini, kes ni dia adalah T. So, kita kena ikut. Kalau T, kita ikut sini. T, 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 T. Boleh ikut tak ni? Boleh faham tak ni apa yang cikgu buat ni? Boleh. Okay. Dia minta masa kan? Pada ketinggian maksimumnya. Maksudnya dia minta suruh cari T kamu berapa pada maksimum. Ni lah T kamu dah cari dah. Saat. Dah siap. Tak payah cari. H45 ni tak perlu cari. Sebab soalan bukan soal cari tinggi maksimum. Soalan cuma cari masa pada tinggi maksimum. Inilah masa dia. Jelas Kamu juga boleh tukar ni jadi 0.8 saat pun boleh Dua jawapan ni diterima. Ni pun betul, ni pun betul. Soalan C. Tinggi maksimum yang dicapai oleh penerjun itu dalam meter. Sekarang baru dia suruh cari tinggi maksimum. Maksud dia suruh cari H 4/5 tadi. Soalan C Soalan sebenarnya suruh cari H 4/5. Okay, so masuk je lah. Yang ni dekat dalam tu kamu akan dapat jawapan. Ni kalau kamu masuk dalam, kamu dapat jawapan dia adalah 7.2. Kita letak sini 7.2 meter Faham tak ni? Boleh ikut tak ni? Nasi. Kita minta tinggi maksimum. Maksudnya masuklah 4/5 ni dekat dalam atas ni. Kamu akan dapat jawapan bawah. 7.2. Masuk dekat T tu Okay, soalan D. Julat masa selama penerjun itu berada di udara dalam saat. Di udara maksudnya sini sampai sini berapa ni? Kita tahu dia start dengan kosong. T kita besar pada kosong sebab dia masa. Okay. So, cikgu buat sini. Sebelum masuk, kita kena selesaikan. Sebenarnya soalan suruh cari pintasan X. Tapi dia tak minta secara jelas. Pintasan X tu dekat mana? Pintasan X sudah hujung ke hujung ni. Sekejap. Okay, dia adalah hujung ni. Ni adalah kosong. T kamu. Okay, ini kena tahu T ni apa. Selama sini sampai sini lah dia duduk depan di kawasan positif. Maksudnya dia berada di udara. Okay, selepas daripada masa ni dia berada kat dalam air. Betul tak? Bermaksud kamu kena cari sini dan sini berapa nilai dia. Macam mana cari? Kena cari pintasan X. Okay, cari pintasan X. Cara cari pintasan X ataupun nama lain dia adalah punca. Kena cari punca. So, kita pun carilah punca untuk soalan D. Okay. So, first kali kita boleh kata apabila HT kita ni sama dengan kosong. Okay, kenapa kita boleh kata HT kita ni sama dengan kosong? Bermaksud kita ni lah. Di atas line biru ni lah kita punya ketinggian kita kosong. Betul tak? Jadi kita dah tengok kan. Di atas line biru ni ketinggian kita adalah kosong. Satu kita buat HT sama dengan kosong. Baru kita boleh cari pintasan gitu.
Macam dalam keadaan macam ni baru kita boleh cari pintasan Okay, so first step, hilangkan negatif, so tukar semua simbol. Okay, so kat sini, nak buat macam mana ni? Okay, faktorkanlah. Kita tekan kat kalkulator yang EQN tu, satu kamu akan dapat T sama dengan negatif 2/5, satu lagi T kamu akan dapat 2. Pindah-pindah, kamu akan dapat 5T tambah 2 kat atas ni. T tolak 2 sama dengan kosong. So, mana satu yang nak kena pilih? Mesti kena pilih jawapan positif. Okay, pilih jawapan positif. Sebab kita punya T kita memang kena besar kosong. Dia masa. Masa tak boleh negatif. Okay, jadi kita dah tahu dah untuk jawapan yang ni, D ni. Okay. Ni yang D. So, last kali. Besar sikit Okay, jawapan dia adalah julat kan dia minta. So, bila julat bermaksud soalan minta, carilah dia besar ke kurang. Okay, so kat sini kita tahu T kita mesti besar daripada kosong dan kena kurang daripada 2. Besar kan? Okay, kosong dan 2 dekat sini. Nampak? Pada masa inilah, di antara inilah kita punya nilai ni, dia duduk dekat udara. Ada soalan nak tanya? Ada yang kurang jelas? Ada tak yang kurang jelas ni? Ada kan? Dekat udara ni bermaksud, okay, kamu kena tahu orang ni meloncat, bawah ni air. Bawah ni air Maksudnya soalan tanya, apabila ni yang warna hijau cikgu lukis ni kan? Dia suruh minta dia punya masa. Waktu dia daripada sini ke sini. Kalau dia dah masuk ke dalam ni, dia dah kira masuk dalam air. Soalan minta dekat udara. Udara tu masuk dekat kawasan atas lah. Ataupun sebenarnya soalan ni, soalan dia adalah fx kita besar kosong. Fx kita mesti kena besar pada kosong. Ataupun fx pula. Situasi ni h lah kan? ht. ht kamu besar kosong. Ingat tak kita pernah selesaikan ketaksamaan ni? ht besar kosong, mana kawasan dia? Ialah graf kita duduk kawasan atas. Sini, atas. Ni kawasan bawah ni. Sini udara, sini air. Soalan nak dekat udara bermaksud dia nak HT kita besar kosong, kawasan positif. Faham tak? Sebab tu lah kita dapat ni, T di antara kosong dan 2. Ataupun kat bawah ni pun boleh kamu buat. Bila HT besar kosong pun boleh. Ataupun buat sama kosong pun boleh Mana pun boleh lah. Kalau buat sini besar kosong boleh, tak ada masalah. Macam ni akan jadi besar kosong lah. Besar kosong, besar kosong, besar kosong. Okay, cuma bawah ni kita kena sebut balik apabila HT kita sama dengan kosong. Baru kita boleh cari nilai dia. Baru kita dapat T kita sama dengan negatif 2/5, T sama dengan 2. So, kita kalau lakarkan graf ni, dia jadi macam ni. Okay, graf kita adalah muram. Graf muram dan dia start daripada kosong. Kurang macam ni lah. Main belah sini dia tak lukis lah. Kuadratik ni. Macam ni keadaan dia. Kalau lakarkan situasi ni. So, ini adalah kosong. Sini adalah 2. Okay, kita nak kawasan yang duduk kat udara. Ni air. So, sinilah kawasan dia. Kosong sampai 2.
Okey. Kita buat soalan nombor 2 pula. Sebuah terowong di lebuh raya berbentuk parabola. Jadi kata tinggi lengkung parabola terowong itu dalam meter diberi oleh fungsi itu dalam keadaan X ialah lebar terowong itu dalam meter, tentukan tinggi maksimum terowong itu dalam meter. So berdampak je maksimum, kita dah tahu sebenarnya soalan suruh cari titik maksimum. Terus dia guna formula titik maksimum, tak payah fikir-fikir panjang. Negatif B per 2A. Terus guna formula ni dulu. Tengok kat sini adakah dia guna X, dia guna huruf X So betul lah X. Terus dia masuk sini negatif, B kita ialah kosong. B tak ada, B kita kosong. Per 2A. A kita negatif 0.06. So automatik jawapan adalah kosong. X kita adalah kosong. Okay. Dia minta apa? Tinggi kan? Dia minta H. H tu tinggi dalam soalan ni. Tinggi lengkung diberi oleh fungsi H. Maksudnya H ni adalah tinggi. Okay, maksudnya soalan sudah cari H kosong. Okay, H kosong. So dia adalah 15. Tolak 0.06. Kosong kuasa 2. So jawapan ni adalah 15. So dah siap. 15 meter. Boleh ikut tak ni? Senang ni kan? Kalau minta maksimum minimum ni. Soalan B. Cari lebar terowong itu dalam meter. Lebar. Lebar tu kira-kira mana? Sini sampai sini lah. Ni lebar nama dia. Maksudnya pintasan X ke pintasan X. Okay, kalau kamu rasa kamu tak nampak sini, kamu boleh bawa keluar dia. Bawa keluar dan lukis graf kamu sendiri. Macam ni. Ya. Lebih kurang macam ni lah. Kita punya tu kan. So ni terowong tu. Maksudnya kalau nak cari lebar, mestilah kena cari sini sampai sini berapa. Kalau kamu boleh tahu jarak sini dan jarak sini berapa. Itulah lebar dia. Okay, so maksudnya kena cari pintasan X. So terus je buat untuk B ni. Apabila dash X kita ni sama dengan kosong. Baru kita boleh selesai. Okay, kita putus kat atas. 15 tolak 0.06 kan sebenarnya kat bawah. 15 tolak 0.06 X kuasa 2 ni kena sama dengan kosong. Ni pindah-pindah je. Okay, tak payah pening-pening, pindah-pindah je. Okay, so pindah 15 ke sana, dia jadi negatif 15. Pindah negatif 0.06 ke sana, dia jadi bahagilah. Okay. Bahagi tu dapat apa? Kalau 50. Bawa pindah kuasa 2 pergi sana, menjadi punca kuasa. Okay, punca kuasa 250. Jangan lupa ni letak positif negatif sebab kita bawa pindah kuasa 2 ke sana kena letak positif negatif. So 250. Tekan kat kereta kamu. Apa jawapan dia ni? 250. 15.8 15.81. Satu lagi kamu dapat negatif 15.81. So maksud dah tahu dah. Kat sini negatif 15.81. Ni adalah 15.81. Dia suruh cari lebar kan? Maksudnya kita dah tahulah. Oh rupanya jarak sini ke sini adalah 15.81 lah. Jarak sini ke sini pun adalah 15.81. Jadi total jarak dia, total lebar dia ialah tambahkan. 15.81 tambah 15.81. Lebar terowong sama dengan 15.81 darabkan dengan 2 ataupun tambah dia. Sama je lah.
Maka kamu akan dapat 31.62. Ikut. Okey. Soalan seterusnya. Sama juga soalan 3 ni. Jangan takut tengok benda tu. Jangan saja je bagi bentuk-bentuk yang menyeramkan. Yang tak ada apa pun. Raja di sebelah menunjukkan kerata rentas bagi sebuah satelit parabola yang fungsinya boleh diwakili. Dia bagi tu dah. Nampak tak warna biru ni dia dah lukis? Dia dah lukis kan tu kat kita. Ni dia punya fungsi dia. Okay, fungsi yang ni. Okey, dan dengan keadaan X1 diukur dalam meter, cari lebar dan kedalaman parabola itu dalam meter. Okay, so lebar. Lebar maksudnya hujung ke hujung. Itu lebar. Okay, so kita dah tahu dah lebar dia apa. Sini, okay, kalau ni cikgu buat turun ke bawah, maka bawah ni lah -2. Betul tak? Ni bawa turun ke bawah, maksud bawah ni lah 2. Ni kalau pergi ke sana, maksudnya sini 1. Koordinat dia. Sini pun sama. 1. Jadi kita dah tahu dah. Okay, lebar dia kan nak cari, sini ke sini lah, tambah. Ni 2 meter, ni 2 meter. So nak cari lebar dia, 2 tambah 2, 4 meter. 2 tambah 2, which is 4 meter. Senyaplah kedalaman. Kedalaman dia yang mana satu? Yang tegak ni. Ni lah maksudnya dalam. Kejap. Kedalaman dia yang ni. Dalam dia. Dalam dia apa? Dalam ni 1. Tinggi dia maksudnya. Dalam lah. Dia ke dalam itu dalam. 1 meter. Dah siap. Ada soalan yang tanya? Senang kan? Saya tak payah takut dia. Tapi student takut tengok bentuk-bentuk ni yang jadi takut. Padahal tak ada apa pun. Okay. Ya. Raja di sebelah menunjukkan jambatan. Okay, dia kata fungsi kabel di antara dua tiang jambatan itu boleh diwakili oleh Y sama dengan ni. Ni. Nampak tak ni parabola ni? Okay, kita punya kuadratik ni graf. XY diukur dalam meter, titik minimum bagi kabel terletak di atas jalan raya. Titik minimum. Mana titik minimum? Sini titik minimum. Tandakan. Okay, titik minimum atas jalan raya. Okay, faham? Okay, so titik minimum bagi kabel dah. Titik minimum di tengah-tengah dua tiang. Maksudnya ni tengah-tengah tiang ni. Okay, keadaan titik tu. Soalan A, berapakah jarak titik minimum itu dengan setiap tiang? Soalan so cari ni. Jarak dia apa? So first sekali, kena tahu, okay ni kita dah tahu dah. Sini kosong kan, kalau kamu perasan, dia dah lukis ni, paksi-paksi ni. Nampak tak dia dah lukis kat sini? Kita terangkan. Dia dah lukis paksi sebenarnya. Okay, kita dah tahu dah kat sini kosong. Kita dah tahu dah sini kosong. Nampak? Jadi maksudnya kita kena tahu kalau nak cari tu sama ada cari ori ni ataupun cari ori yang dah sini pun boleh. Kalau kamu dah tahu X ni, automatik kamu boleh tahu berapa dia punya jarak tu. Okay? Dengan titik minimum. So, kita buat apa? Carilah titik minimum ni dulu. Cari titik minimum. Cari titik minimum. X sama dengan negatif B bahagi 2A. Boleh guna formula ini. So, negatif B kita apa? B kita negatif 1, 2A. A kita adalah 1/400. Okay, selesaikan ini. Kamu akan dapat negatif 1/1/200. Selesaikan ni dapat negatif. Sekejap. Ni negatif 1. Cikgu lupa Dan negatif 1. Negatif tu memang dah asal dalam tu. B kamu negatif 1. So, sini aku automatik jadi positif lah. Sini selesai kamu akan dapat 200. Bermaksud X kamu ni 200. Sini kan titik ni X kalau turun bawah dia adalah 200. Okay, jadi kamu dah tahu ke jarak ni ke sini apa? Dah tahu dah. So jawapan A ni
Okay, kamu punya titik minimum dia adalah jarak, sorry. Okay, cikgu letak kat sini ya. Okay, so dalam barisan kamu salin ni jarak minimum itu dengan setiap tiang ialah 200 meter. Okay, sudah siap. Soalan B. Berapakah tinggi jalan raya dari permukaan air? Air tu bawah ni, warna hijau ni. Okay. So, dia suruh cari tinggi ni. Okay, tinggi dia, kita boleh cari ini. Sebab ini adalah titik minimum. Okay, jalan raya, titik minimum duduk betul-betul atas jalan raya. Soalan yang bagi tahu tadi. Okay, titik minimum tu memang duduk di atas jalan raya. Bermaksud kita just kena cari jarak titik minimum ni dengan ni. Bermaksudnya, kata lain ni kita kena cari dia punya Y, nilai Y kat sini. Inilah tinggi dia. Okay, so cari Y. Macam cari Y masukkan 200 ni kat dalam fungsi tu. Y sama apabila X sama dengan 200, so Y kita ialah, sekejap sorry. Apabila X kita ni 200 masukkan ke dalam, okay, X kita 200 kuasa 2 tolak 200 tambah 150. Selesai ke ni kamu dapat dah jawapan dia. Selesai ni kamu akan dapat apa tu? 500. Kamu akan dapat 500. Maksudnya kita dah tahu dah tinggi jalan raya dari permukaan air ialah 500. Dah. Eh, 800 kat 500. Okay, sudah siap jawapannya. Okey. Kita buat soalan. Kita try buat soalan 9. Okay, soalan 9. Next class kita akan masuk topik baru Topik 3. Topik 3 ni memang kita boleh pergi laju lah. Sebab dia senang. Okay, so ni adalah fungsi kita. Seperti yang tunjukkan dalam raja di sebelah wakil tinggi. Dia kata fungsi ni ialah tinggi bunga api. T saat selepas dilancarkan. Okay, selepas dilancarkan, itu masa dah sampai dia meletup ke atas tu. Dia kata bunga api itu meletup pada titik tertinggi. Sebenarnya dia adalah titik maksimum. Okay, so dia adalah titik maksimum. Okay, soalan kata bilakah bunga api itu meletup? Bilakah bunga api itu meletup?
So maksudnya sebenarnya soalan minta titik maksimum. Soalan minta cari titik maksimum. So kita terus je cari titik maksimum dulu. A ni. X sama dengan negatif B per 2A. Ataupun cara lain untuk cari, kalau contoh soalan nanti dalam peperiksaan dia mention. Dia kata sila gunakan penyempurnaan kuasa 2 untuk mencari, untuk menyelesaikan masalah berikut. So maksudnya kamu kena completing the square lah. Guna penyempurnaan kuasa 2 tu tukar dia jadi bentuk vertex. Okay. Kamu akan dapat punya jawapan. So soalan ni kita cuba try lah. Kita buat dalam bentuk vertex. Tengok apa jawapan yang kita dapat. So kita sini HT sama dengan first step kamu bawa keluar negatif 4 ni. Okay, bawa keluar negatif 4. So yang tinggal kat sini, bahagilah 32 bahagi 4. Kamu dapat 8. Sini tambah 8T. Okay, so negatif 4. Okay, sekarang kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. So jadi apa kat sini? T kuasa 2 tambah 8. Sekejap. Tambah 8T tambah 8 per 2 kuasa 2 tolak benda yang sama. Kuasa 2 ada C ke? Tapi tak ada apa-apa. So tutup terus. Okay, so ini kerja negatif 4. T kuasa 2. Ni kita boleh satukan Cikgu guna ni bracket besar. Untuk bezakan bracket besar dengan kecil. So T tambah 4 kuasa 2 tolak 8 bahagi 2 ni adalah 4. 4 kuasa 2, 16. So dapat macam ni. Okay, so seterusnya ni kita kembangkan dia jadi negatif 4. T tambah 4 kuasa 2. Ni tak payah kembang masuk dalam biar je. Ni. Negatif 4 darab negatif 16. Jadi positif 64. Okay, dah dapat macam ni. So kita dah tahu ke titik maksimum dia apa? Dah tahu. Titik maksimum dia adalah negatif 4, 64. Okay. Maksimum sama dengan negatif 4, 64. Ni. So soalan kata bila? Maksudnya soalan minta time. Masa. Okay, masa dia. So maksudnya soalan minta X je lah. Ni. Inilah T. Ni HT. So jawapan dia, masa dia ialah Cikgu salah simbol ni atas ni. Oh yes. Kita bawa keluar negatif 4. So semua ni akan bertukar simbol patutnya. Careful nampak ni. Kita dah bawa keluar negatif kan. Patutnya ni semua kerja negatif ni. Salahan. Negatif, negatif. Saya cakap letak itu negatif. Itu positif lah. Yang ni, yang tengah ni kerja negatif. Negatif Buat keluar negatif 4 kan. So jadi sini. So cikgu salah kat situ. So sini negatif. Negatif. Dalam ni pun ada negatif. Sini negatif. Sini pun ada negatif So ni negatif 8 per 2. Sini jadi tolak 4 lah. Yang belakang ni betul. 16 Negatif 8 per 2, negatif 4. Negatif 4 kalau kamu kosong 2 dapat 16. So jadi tolak 16 sama lah. Okay, so negatif, negatif jadi positif. Itu dah betul. Okay, so ini sepatutnya tolak. I tolak 4. Okay, maksudnya kat sini jawapan dia adalah 4. Okay, so masih diambil untuk bunga api meletup. Ialah 4 saat. Ataupun kalau kata bunga api itu meletup selepas 4 saat. Okay, so dah siap. Pada ketinggian berapakah bunga api itu meletup? So dia minta ni pula, 64 ni. So, kita dah tahu jawapan dia. Okay. Jawapan untuk B, ketinggian dia adalah HT dia adalah
64 meter. Cuba tengok betul tak tu dalam meter je. Tengok unit dia dalam meter dah. So dah siap dah. 64 meter lah ketinggian dia. Kamu tulislah ayat sikit. Okay, tulis sikit ayat. Okay, pada ketinggian 64 meter bunga api itu meletup. Faham eh? Okey, so kita nak selesaikan soalan nombor 3 ni. Dia kata diberi punca-punca bagi persamaan kuadratik K(X) kuasa 2 tolak 5X tambah K tambah 1 sama kosong dengan keadaan K ni tak sama dengan kosong adalah mengikut nisbah 2, 3, cari nilai-nilai K. Okey, so kita dah tahu kat sini nisbah dia 2, 3. So, terus je kat sini punca punya nisbah. Okey, punca dia adalah nisbah dia adalah 2, 3. Kita sebenarnya tak tahu punca dia sebenarnya apa. Kita tak boleh kata X kita sama dengan 2, X kita 3, tak boleh kata. Kita tak tahu. So dia bagi ni dalam nisbah. Boleh jadi kita punya punca itu ialah sebenarnya kalau yang ni cikgu turun bawah kat sini X, Y. Boleh X, Y pula. Boleh jadi sini adalah 4, 6. Di mana bila kamu 4, 6 bila kamu bahagi dengan 2, bahagi kita simplify kan. Kita pemudahkan dia jadi 2, 3. Boleh dia jadi atas ni nombor lain. Nombor apa? Contohnya nombor 4, 6, 9. Kamu bahagi 2, 6 bahagi 2 dapat. Salah. Ni kita bahagi 3. 6 bahagi 3, kamu dapat 2. 9 bahagi 3, kamu dapat 3. Boleh jadi 6 bahagi 9. Jadi, satu kita tak tahu nombor tepi ni dah bahagi apa. Kita tak tahu dan kita pun tak tahu nombor atas ni apa. Jadi cikgu boleh buat general form. Kalau kamu dah tahu 2, 3, kalau kamu nak tahu nombor di atas ni, kita boleh patah balik macam ni. Patah balik ni atas. So 2 patah balik ni atas. Macam ni kalau 2 nak dapat balik 6 ni, kita ambil 2 darab 3. 3 nak dapat balik 9 ni, kita ambil 3 darab 3. Sama juga kalau cikgu bagi macam ni. Kalau cikgu bagi tadi 4, 6. 2 nak dapat balik 4, iaitu punca di atas. Punca di atas ni kita darab dengan 2. Ini pun kita darab dengan nombor yang sama. Pokoknya di sini, kita sebenarnya kena darab dengan nombor yang sama. Untuk dapatkan punca yang sebenar. Tapi masalah kita tak tahu apa punca kita. Tak tahu. Jadi kita andaikan kita kena darab dengan M. Boleh pilih apa-apa nombor lah. Boleh pilih apa-apa huruf. So cikgu letak 2 darab M jadi 2M. 3 darab M jadi 3M. So jadi macam tu. Ini just cikgu nak bagi kamu faham je lah. So kita boleh padam ni. So ni dia punya idea. So apa dia punya punca? Punca sebenar dia adalah 2M, 2 darab M dan juga 3 darab M. Inilah punca sebenar. Ini punca dia. Punca sebenar Macam apa je bunyi dia. Okay, so kat sini punca dia adalah 2M, 3M. Okay, kalau kita dah tahu punca, ingat tak? Sekarang ni kamu dah tahu punca, cara dia kita boleh bentukkan persamaan kuadratik kita sendiri. Kalau kamu dah tahu punca kamu 2M dengan 3M, kamu boleh bentuk persamaan kuadratik. Ingat tak? Formula dia ialah X tolak punca, X tolak punca sama dengan kosong. Ini formula dia. X tolak punca sama dengan kosong. Okay, apa dia punca kat sini? Punca kamu 2M. Kalau biasa kita guna alfa lah. X tolak alfa, X tolak beta. Okay, so ini X tolak alfa kamu ni 2M. Punca kamu yang pertama 2M. X tolak punca kamu yang kedua adalah 3M sama kosong. So kamu kembangkan ni. Kembangkan macam biasa. X darab X jadi X kuasa 2. X darab negatif 3M jadi 3MX. Ini jadi negatif 2MX. Ini jadi positif 9M kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, dah dapat macam ni. Okey, kita permudahkan lah ni. Sebab ni negatif 3M tolak 2M jadi negatif 5MX tambah 9M kuasa 2. Samalah dia dengan kosong. Okey, dapat macam ni.
So sekarang kita kena compare, kita kena bandingkan dengan yang asal. Asal tu ini. Kx kuasa 2 tolak 5x tambah k tambah 1. So cikgu buat sini Kita sekarang nak kena bandingkan. Dengan yang dia bagi. Tu. X kuasa 2 tolak 5x. Tambah k tambah 1 sama dengan kosong. Yes. Okay, so ini. Tetapi, cuba tengok di sini. Depan ni 1 ni. Tapi kita punya depan ada huruf K. Kita tak nak ada K macam ni. Bila kita nak banding, kita pasti kena sama. Okay, at least nampak ni yang depan ni. Depan ni jelas-jelas kita dah nampak dia 1. So, kena bagi dia jadi 1. Untuk jadikan semua ni jadi 1, kena bahagikan semua ni dengan K. Baru dia jadi 1. K bagi K jadi 1. Jadi X kuasa 2 je. Negatif 5X bahagi K jadi 5. Negatif 5 per KX. Tambah K bahagi K adalah 1. Tambah 1 bahagi K adalah 1 per K. Kosong bahagi K adalah kosong. Bagi semua dengan 1. Jadi sekarang baru kita boleh bandingkan. Bandingkan dengan 1. Okay, ataupun nak lagi proper. Kita label. This is number 1. This is number 2. So bawah ni kita tulis bandingkan 1 dan 2. Compare 1 with 2. English ni. Okay. So, 1 dapat 1 dan 1 sama. X kuasa 2 Ini negatif 5 per K mestilah sama dengan negatif 5M. Okay. Tak situ. Negatif 5M mesti sama dengan negatif 5 per K. See, this is the first equation yang kita dapat. Daripada ni So, ini 1 tambah 1 tambah 1 per K mestilah sama dengan 9M kuasa 2. Sebab ini tak ada X. Tak bawah ni. 1 tambah 1 per K mestilah sama dengan 9M kuasa 2. Okay, kita cuba selesaikan sebelah sini. Cepat dulu. Okay. Okay, selesaikan ni. Bawa lah mana-mana. Bawa K pergi sana. Jadi negatif. Ataupun nak bawa 5 pergi sini. Bawa negatif 5 ni pergi sebelah sana. Ni 5 dengan M ni hubungannya darab. Pindah sana jadi bahagi. Negatif 5 per K. Bahagilah dengan negatif 5. Okay, negatif 5 bahagi negatif 5. Tekan kalkulator dapat 1. So jawapan adalah 1 per K dekat sini. M kamu. Okay, so kita label ni sebagai nombor 3. Ini kita label sebagai nombor 4 tadi. Okay, so apa nombor 1 dengan 2 kita dah guna kat sini. So label dengan 3 dengan 4. So kita kena substitute ni. 3 masuk dalam 4. Substitute 3 into 4. Biasanya kita guna anak panah ni masuk substitute lah. Dalam periksa kamu tulis betul substitute 3 into 4. Masukkan, gantikan 3 ke dalam 4. So 1 tambah 1 per K sama dengan 9. M ni jangan tulis M. M kamu adalah 1 per K kuasa 2. Kenapa cikgu tak letak ni dalam sebutan, kenapa cikgu letak ni K sama dengan something? Sebab ni boleh je nak letak K sama something. Tapi kita punya tujuan ni kita nak cari K. Kalau boleh biar last kali semua dalam huruf K je. Kalau minta cari K, 1 tambah 1 per K ni jadi 9. Okay, 1 kuasa 2 ni 1 lah per K kuasa 2. Jadi macam ni. Okay. Jadilah macam tu. Ni kita boleh satukan. Sebenarnya 1 per 1. Nak satukan dia kena darab ni dengan K. Darab sebelah sini pun dengan K. So jadi K tambah 1 per dengan K darab 1 K lah. Bawah ni akan jadi K. Kita gabungkan dia jadi pecahan tunggal ataupun single fraction. Ini 9 darab 1, 9. K kuasa 2 di bawah. Bawa lah K kuasa 2 dia pergi naik atas. Okay, bawa K kuasa 2 naik atas. Di sana. Jadi K tambah 1 per K darab dengan K kuasa 2 sama dengan 9. Ni kita boleh potong. K dengan kuasa 2 ni. Maksudnya kita potong 1 K lah belah sini. Tinggallah 1 saja K. Okay, so sekarang ni kita boleh darab ni. Kalau boleh kita tak bracket. So K tambah 1 darab K. Expand dia. Dia jadi macam ni lah. Macam ni dulu pun boleh. Kembang. Jadi K kuasa 2 tambah K sama dengan 9. Pindah 9 pergi sebelah sini.
Jadi K kuasa 2 tambah K, tolak 9 sama dengan 0, tekan kalkulator kamu. Kamu akan dapat K sama dengan, sekejap. K sini kamu dapat K tolak 3, K tambah 3, K tolak 2. Dah sekali jawapan ni K negatif 3, K adalah sama dengan 2. Ini jawapan last ni. Inilah nilai K yang sepatutnya kamu dapat. Dan juga negatif 3. Itulah sama betul lah jawapannya. So dah siap. Itu sahaja.